Hai, nama saya Nurul Aiman Fatihah binti Abdul Rauf. Nombor matrik saya S58387. Ahli kumpulan saya iaitu Syarun anak perempuan Candaran dan juga Nur Ainan Nashwa binti Muhammad Zaki. Kata-kata hikmat daripada Laksamana Hang Tuah iaitu takkan Melayu hilang di dunia. Persoalannya, siapakah Hang Tuah? Kenapa dia sangat tersohor di kalangan orang Melayu? Datuk Laksamana Hang Tuah merupakan salah seorang pembesar berempat yang utama di Kesultanan Melayu Melaka. Mari kita mengetahui riwayat hidup Laksamana Hang Tuah. Hang Tuah telah dilahirkan di kampung Sungai Duyung, Melaka. Bapa beliau bernama Hang Mahmud, manakala ibunya bernama Dang Merduwati. Semenjak zaman kanak-kanak lagi, Hang Tuah sering ditemani oleh 4 orang sahabat karibnya. Mereka juga dikenali sebagai 5 bersaudara. Sahabat-sahabat beliau adalah Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Likiu dan Hang Lekir. Sejak kecil lagi, Hang Tuah telah menunjukkan kepahlawanannya sebagai seorang pendekar. Kehebatan dan kelawanan Hang Tuah telah terbukti apabila beliau bertindak menyelamatkan bendahara yang cuba diserang oleh orang yang mengamuk di Kota Melaka pada suatu ketika dahulu. Datuk Bendahara berasa kagum dengan kehebatan Hang Tuah dan merasakan Hang Tuah mampu untuk menjadi seorang pahlawan yang hebat di Melaka. Akhirnya, Sultan Melaka telah melantik Hang Tuah menjadi Laksamana, iaitu sebagai pembesar yang bertanggungjawab tentang keselamatan dan kedaulatan pengairan Laut Melaka. Kisah hidup Hang Tuah banyak diceritakan dalam buku Hikayat Hang Tuah. Dalam suatu kisah diceritakan tentang peristiwa Hang Tuah telah menghadap Maharaja Cina ketika Hang Tuah menjadi utusan rasmi negeri Melaka. Pada waktu tersebut, wajah Maharaja Cina tidak boleh ditatap oleh sesiapa pun tanpa kebenarannya. Lalu Hang Tuah telah membuat helah dengan meminta dijamu sayur kangkung tanpa memotongnya. Dan akhirnya Hang Tuah telah mengambil kesempatan untuk menatap wajah Maharaja Cina. Walaupun Hang Tuah dianggap sebagai seorang yang berjasa besar, beliau juga pernah difitnah dan dijatuhkan hukuman mati oleh Sultan Melaka. Hang Tuah telah difitnah kerana cuba untuk melakukan perkara yang tidak baik terhadap dayang istana. Sultan Melaka berasa amat murka dan mengarahkan Hang Tuah untuk dibunuh. Walaupun begitu, Bendahara Tuan Perak telah bertindak menyembunyikan Hang Tuah supaya Hang Tuah dapat diselamatkan dan tidak dibunuh. Akibat daripada peristiwa pembunuhan Hang Tuah itu, rakan bayinya iaitu Hang Jebat telah bertindak menuntut bela ke atas kematian Hang Tuah. Hang Jebat telah bertindak mengamuk di Kota Melaka dan menghalau Sultan keluar daripada istana. Akibat daripada peristiwa itu, Sultan Melaka merasa kesal dengan tindakannya dan ketika itu Hang Jebat telah bermaharaja lela. Kesan dengan tindakannya, Sultan bertitah, kalaulah Hang Tuah masih hidup, tentu Hang Tuah dapat membantu mereka. Mendengar keluhan itu, Bendahara pun berkata, ampun tuanku, beribu ampun, sebenarnya Hang Tuah masih hidup. Tuanku janganlah murka, Patih telah menyembunyikan Hang Tuah di suatu tempat. Mendengar perkabaran itu, Sultan Melaka berasa amat gembira, lalu mengarahkan Bendahara memanggil Hang Tuah pulang dan menuntut bela ke atas Hang Jebat. Seterusnya diceritakan bahawa Hang Tuah telah pulang ke Melaka dan bertindak untuk membunuh Hang Jebat yang dianggap mendahaka kepada Sultan Melaka. Walaupun tindakan Hang Jebat itu sebenarnya untuk menuntut bela ke atas kematian Hang Tuah. Atas kejayaan Hang Tuah membunuh Hang Jebat, beliau dilantik semula menjadi
Laksamana Melaka oleh Sultan Melaka. Hai korang pernah dengar tak pasal hantuah? Adakah hantuah ni benar-benar wujud ataupun figurasi semata-mata? Dua orang pengkaji daripada Universiti Putra Malaysia ataupun UPM telah membuktikan bahawa wujud hubungan perdagangan antara Kerajaan Melayu Melaka dengan Kerajaan Ryukyu Okinawa di Jepun sejak abad ke-15. Apakah kajian perdagangan ini mewujudkan bukti kewujudan bahawa hantuah ni wujud? Hubungan perdagangan ini telah dibuktikan dengan penemuan keris berlok 9 yang berukuran kira-kira 22 cm di kuil Enkokuji di Istana Surijo. Jadi kat situ kita boleh menyimpulkan bahawa hang tuah ni benar-benar wujud dan dia bukan figurasi semata-mata. Ada juga yang mengatakan bahawa keris berlok 9 ni mungkin sahaja boleh menjadi milik pedagang-pedagang yang lain, tak semestinya hang tuah. Tapi sebenarnya kalau kita dapat lihat, keris berlok 9 ni, ia sebenarnya milik orang kenamaan daripada istana. Jadi, ia disimpulkan milik Sultan Melaka pada ketika itu. Dan pada abad ke-15, hang tuah adalah figura yang wujud sebagai laksamana pada ketika itu. Bukan hanya dengan penemuan keris berlok 9 itu kita dapat simpulkan bahawa wujudnya hang tuah, tetapi dengan penemuan-penemuan lain seperti kewujudan dokumen rasmi iaitu Rekidal Kuan yang telah menemui sekurang-kurangnya 19 pucuk surat di mana 11 daripada surat tersebut adalah Kerajaan Melayu Melaka kepada Kerajaan Ryukyu di Okinawa, Jepun. Antara 11 pucuk surat tersebut, 3 daripada surat tersebut adalah ditulis oleh Laksamana Hang Tuah iaitu lebih kurang pada tahun 1480 sehingga tahun 1481. Ketika itu, Hang Tuah berkhidmat dengan Sultan Alauddin Riwayat Shah. Sultan Alauddin Riwayat Shah ini telah menjadi Sultan pada umur 9 tahun. Jadi, Hang Tuah lah pada masa itu yang banyak membantu Sultan Alauddin Riwayat Shah dalam menulis surat-surat rasmi yang dihantar daripada Kerajaan Melayu Melaka kepada Kerajaan Ryukyu Okinawa di Jepun. Adakah ini sesuatu hal yang memelikkan? Sebenarnya tak pelik pun, sebab ketika itu Melaka merupakan pusat perdagangan import dan ekspor yang paling maju dan terkenal pada waktu itu. Dan yang lebih menariknya lagi, ada juga pendapat yang mengatakan bahawa hang tuah ni pernah berjumpa dengan pelukis potret yang terkenal di Itali yang bernama Leonardo da Vinci sekitar tahun 1503 sehinggakan tahun 1505. Pelik kan macam mana hang tuah daripada Melaka boleh sampai ke Itali padahalnya jaraknya yang sangat jauh daripada Melaka nak pergi ke Itali. Tapi benda ni masih jadi teori tau, teka-teki sebabnya mereka menemukan catatan dalam buku Leonardo da Vinci yang mengatakan bahawa beliau pernah berjumpa dengan Malcolm Nobel selepas beliau melukis kereta. Pada masa tu sekitar tahun 1503 hingga tahun 1506. Pengkaji mengkaji siapa Malcolm Nobel yang wujud pada tahun tersebut. Selepas mereka kaji dan mendapati bahawa hang tuah adalah antara figura yang wujud pada tahun tersebut. Dan pada waktu itu, hang tuah adalah dalam umur puncak kehebatan. Macam mana hang tuah boleh sampai ke Itali? Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa kemungkinan Sultan Melaka ketika itu menghantar hang tuah ke ekspedisi luar negara ke Itali. Contohnya untuk misi kententeraan dan sebagainya. Kisah berkaitan hang tuah telah sepati dalam masyarakat Melayu. Hang tuah yang dilahirkan pada tahun 1431 merupakan ikon unggul yang cukup dikenali oleh setiap lapisan masyarakat. Sepasukan penyelidik Universiti Putra Malaysia telah berjaya menemukan bukti kewujudan pahlawan Melaka sebagai suatu fakta sejarah dan bukan lagi kisah dongeng. Penemuan ini melalui data primer dan bukan dari data sekunder semata-mata. Di dalam hikayat hang tuah dinyatakan hang tuah pernah sampai ke Ryukyu yang kini dikenali sebagai Okinawa. Dokumen yang diterima oleh penyelidik Universiti Putra Malaysia dari Jepun ini membuktikan isi kandungan hikayat hang tuah ada benarnya. Meskipun tidak dinyatakan nama hang tuah dan hanya menggunakan gelaran Laksamana sahaja di dalam surat berkenaan.
Namun, jika dipadankan dengan sumber sekunder, ianya jelas merujuk kepada Hang Tuah. Di dalam terjemahan surat pertama, dinyatakan salah satu bingkisan hadiah dari Melaka ialah sejenis dagger iaitu pisau atau keris yang diletakkan di tali pinggang. Ciri ini jelas merujuk kepada keris yang dibawa oleh Laksamana pada tahun 1480 untuk dihadiahkan kepada pemerintah Ryukyu. Pada tahun 2003 pula, keris berlu 9 tanpa hulu dan sarang ditemui di perkarangan kuil diraja Enkakuji Ryukyu di Jepun, sekaligus membuktikan kebenaran sejarah yang telah dicatatkan. Dalam sebuah dokumen turut dinyatakan bahawa Laksamana adalah lelaki yang terkenal yang dicatatkan di dalam The Commentaries of the Great Alfonso di Albuquerque, yang merupakan buku catatan penjajah Portugis. Alfonso dalam satu catatannya ada menyebut Laksamana yang berusia 80 tahun itu menetap di Temasek setelah kejatuhan Melaka. Beliau merupakan seorang pahlawan yang hebat, taat dan berpengetahuan luas. Selain itu, Hang Tuah juga disebut oleh pelukis Mona Lisa iaitu Leonardo da Vinci yang hidup sezaman dengannya. Di dalam Notes of Leonardo da Vinci, pelukis itu menyatakan beliau melukis gambar kenderaan ke bulan selepas berjumpa dengan orang kaya Melaka. Pengkaji sejarah percaya kenyataan ini merujuk kepada Laksamana Melaka yang merupakan pegawai diplomatik ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hang Tuah juga pernah berkhidmat di Vijayanagara di India pada tahun 1424. Manuskrip yang terdapat di Vijayanagara menyatakan Hang Tuah pernah berkunjung ke negara itu. Beliau terkenal sebagai seorang yang mahir menggunakan pedang dan menewaskan pahlawan Vijayanagara. Kemahiran Hang Tuah dalam menjinakkan kuda liar cukup dikagumi hingga dicatatkan di dalam sejarah Vijayanagara. Sejarah ini turut diukir di dinding Vitala Temple yang menunjukkan gambaran peristiwa yang berlaku pada ketika itu, jelas menunjukkan seorang lelaki yang memakai dasta menjinakkan kuda. Malah pada tahun 1988, kisah ini juga telah direkodkan dalam Bharat Ek Khoj yang merupakan sebuah drama berkaitan sejarah negara India. Hari ini wujudnya pengkaji sejarah yang hanya mengakui seorang Laksamana Kesultanan Melayu Melaka itu wujud, tetapi mereka menolak Laksamana itu adalah Hang Tuah. Menurut mereka, ikon yang bernama Hang Tuah belum mendapat buktikan dengan data dari sumber primer. Dokumen yang ditemui hanya mencatatkan gelarannya sebagai Laksamana sahaja. Namun, pertikaian soal nama ini tidaklah sehingga menafikan kewujudan seorang ikon Melayu yang hebat kerana Laksamana itu telah pun dibuktikan kewujudannya dari penemuan terkini pengkaji sejarah. Sekian sahaja daripada grup kami tentang riwayat hidup Hang Tuah. Sekian, terima kasih. Stay safe, jangan lupa like and comment video ni tau. Bye.